Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan belajar satu lagi aspek tata bahasa iaitu kata bilangan. Kita akan merujuk buku teks jilid 1 muka surat 68 dan buku aktiviti jilid 1 muka surat 76. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks dengan melengkapkan sekurang-kurangnya 5 daripada 7 tempat kosong dalam petikan teks dengan kata bilangan yang betul. Latihan ini akan kamu gunakan buku aktiviti jilid 1 muka surat 76. Seterusnya, mari kita lihat info bahasa tentang kata bilangan. Kata bilangan ialah kata yang menunjukkan bilangan atau jumlah sesuatu. Kata bilangan terbahagi kepada beberapa jenis, antaranya kata bilangan tentu, kata bilangan tak tentu, kata bilangan himpunan, kata bilangan pecahan dan kata bilangan kedudukan. Kata bilangan tentu merujuk kepada jumlah yang tentu sifatnya, seperti 1, 2, 13, 40, 100 dan sebagainya. Dengan kata lain, apabila kita sebut sahaja bilangannya, kita tahu itu adalah jumlah yang tepat. Kata bilangan tak tentu merujuk kepada bilangan tak tentu yang kita tidak tahu jumlah yang tepat. Contohnya beberapa, seluruh, sesetengah dan semua. Manakala kata bilangan himpunan pula merujuk kepada jumlah yang telah dihimpunkan atau dikumpulkan. Contohnya kedua-dua, kelima-lima, beribu-ribu, berguni-guni. Kata bilangan pecahan pula merujuk kepada jumlah pecahan. Seperti setengah, separuh, sepertiga, suku dan sebagainya. Kebanyakan kata bilangan pecahan ini kamu gunakan dalam mata pelajaran matematik. Bagi kata bilangan kedudukan pula, kata bilangan kedudukan merujuk kepada kedudukan seseorang dalam sesuatu ujian, pertandingan, perlumbaan dan sebagainya. Contohnya, kedua, pertama, ke-8, ke-11. Sekarang, mari kita lihat pula penggunaan kata bilangan dalam petikan yang bertajuk Sukaneka Perpaduan. Sukaneka Perpaduan. Murid-murid tahun 3 angsana menyertai sukaneka. Cikgu Hadif membahagikan murid-murid kepada 3 kumpulan. Kumpulan tersebut terdiri daripada pelbagai kaum. 3 merupakan kata bilangan tentu. Ini bermaksud Cikgu Hadif telah menetapkan murid-murid itu dibahagikan kepada 3 kumpulan. Acara bermula. Saiful berjaya memasukkan separuh bilangan bola ke dalam bakul. Di sini dalam ayat ini kata bilangannya separuh. Separuh
ialah kata bilangan pecahan. Mengapa di sini kita gunakan separuh? Okey. Contohnya, setiap kumpulan diberi 10 biji bola. Okey. Kemudian Saiful berjaya memasukkan 5 biji bola. Ini bermakna 5 daripada 10 itu adalah separuh. Sambung ya. Jiva membantu William mengutip beberapa biji bola yang terkeluar. Beberapa merupakan kata bilangan tak tentu. Kenapa guna beberapa? Sebab semasa acara sukaneka ini berlangsung, acara ini ditentukan oleh masa. Jadi, mereka boleh melakukan beberapa kali percubaan sehinggalah masa itu tamat. Jadi, mungkin sepanjang tempoh masa itu, ada beberapa biji bola telah terkeluar beberapa kali. Kedua-duanya mengutip bola dengan pantas. Saiful memberikan sokongan untuk menaikkan semangat mereka. Kedua-duanya merupakan kata bilangan himpunan. Sebab apa guna kedua-duanya? Ia merujuk kepada Jiva dan William. Akhirnya, kumpulan Saiful berjaya mendapat tempat pertama. Pertama merupakan kata bilangan merujuk kepada kedudukan. Baiklah, seterusnya kita lihat gambar yang terakhir. Apakah kata bilangan yang sesuai digunakan? Sebelum kamu membina ayat, kamu lihat dulu bilakah perkara ini berlaku. Sudah pasti setelah tamat acara sukaneka. Dan apakah yang berlaku dan di mana? Jika kamu lihat di dalam gambar itu, murid-murid sedang menyimpan peralatan sukaneka di stor sukan. Kalau kamu lihat dalam gambar itu, ada 3 orang murid. Tapi adakah kita boleh gunakan 3 ataupun kata bilangan yang lain? Baiklah, kita lihat dulu ayat yang cikgu telah pun sediakan. Setelah sukaneka tamat, beberapa orang murid membantu Cikgu Hadif menyimpan peralatan sukaneka di stor sukan. Jika kamu lihat, cikgu menggunakan beberapa. Kenapa cikgu gunakan beberapa? Sebab kalau kita lihat secara logiknya, peralatan sukaneka ini tentulah banyak. Mungkin ada lagi murid lain yang membantu Cikgu Hadif. Tetapi jika kamu hendak gunakan 3 orang murid membantu Cikgu Hadif menyimpan peralatan sukaneka di stor sukan pun, tak apa. Sekarang mari kita lengkapkan ayat berdasarkan gambar. Apabila berdasarkan gambar, kamu mesti lihat gambar tersebut betul-betul untuk memastikan kata bilangan yang tepat digunakan bagi objek atau frasa nama selepas tempat kosong. Baiklah, mari kita baca bersama-sama petikan yang bertajuk usaha kita. Imran, Likiang dan Kiran membantu Cikgu Suhaila di bilik pendidikan kesenian. Mereka mengemas dan mengira baki alatan bersama-sama. Kiran membantu Imran mengeluarkan alatan daripada almari. Dia mengeluarkan tempat kosong, batang berus lukisan dan
tempat kosong, gulung kad manila. Baiklah, cuba kamu lihat berapa batangkah berus lukisan yang terdapat pada tangan Kiran. Ya, betul, jawapannya 5 batang. Kemudian kamu tengok pula kad manila. Berapa gulung kad manila yang ada pada tangan mereka? Ada 2 gulung kad manila. Okey, seterusnya tempat kosong, gulung kad manila itu berwarna kuning. Jadi maksudnya, okey, kad manila tu satu warna sahaja. Tadi berapa gulung kad manila? 2 gulung. Jadi untuk seterusnya kita nak himpunkan dua-dua kad manila tersebut. Maka kata bilangannya ialah kedua-dua. Kedua-dua gulung kad manila itu berwarna kuning. Selepas itu, Imran mencatat jumlah alatan yang diletakkan di atas meja. Imran mendapati tempat kosong, kotak kertas lukisan telah habis. Kamu lihat kepada kotak di atas meja itu. Okey, kotak itu di dalamnya terdapat kertas lukisan. Tapi kertas lukisan tu hanyalah tinggal sedikit, tapi tidaklah terlampau sedikit. Jika kamu lihat betul-betul di tengah paras kotak itu. Jadi, kita panggilnya sebagai separuh. Imran mendapati separuh kotak kertas lukisan telah habis. Warna air pula hanya tinggal tempat kosong botol. Okey, mana warna air? Cuba kamu lihat. Okey, warna air itu yang bertulis merah. Jadi ada berapa semua di atas meja tu? Ya, ada 3. Jadi ayatnya warna air pula hanya tinggal 3 botol. Kamu lihat pada botol tu tiga-tiga berwarna merah. Jadi kita gunakan kata bilangan ketiga, 3 botol berwarna merah. Li Qiang mengira bilangan botol gam. Dia mendapati hanya tempat kosong, botol yang tinggal kerana sebotol telah habis. Okey, kamu lihat ada berapa botol gam? Ada 5 botol. Tetapi 1 telah habis. Jadi 5 tolak 1 tinggal 4. Jadi Li Qiang mengira bilangan botol gam. Dia mendapati hanya 4 botol yang tinggal kerana sebotol telah habis. Cikgu Suhaila gembira melihat mereka saling bekerjasama. Walaupun berbeza agama dan budaya, tetapi mereka sentiasa bertoleransi semasa melakukan tugas. Okey, baiklah. Sekarang cikgu akan baca semula petikan yang bertajuk Usaha Kita. Imran, Li Qiang dan Kiran membantu Cikgu Suhaila di bilik pendidikan kesenian. Mereka mengemas dan mengira baki alatan bersama-sama. Kiran membantu Imran mengeluarkan alatan daripada almari. Dia mengeluarkan 5 batang berus lukisan dan 2 gulung kad manila. Kedua-dua gulung kad manila itu berwarna kuning. Selepas itu, Imran mencatat jumlah alatan yang diletakkan di atas meja. Imran mendapati separuh kotak kertas lukisan telah habis.
Warna air pula hanya tinggal 3 botol. Ketiga-tiga botol berwarna merah. Li Qiang mengira bilangan botol gam. Dia mendapati hanya 4 botol yang tinggal kerana sebotol telah habis. Cikgu Suhaila gembira melihat mereka saling bekerja sama. Walaupun berbeza agama dan budaya, tetapi mereka sentiasa bertoleransi semasa melakukan tugasan. Baiklah, cikgu akan beri kamu tugasan tambahan. Okey, tugasan tambahan akan diberi melalui pautan yang akan diberikan dalam Telegram nanti. Sekian, terima kasih.